Ini adalah video mengejutkan yang telah menjadi terkenal dengan reputasi buruk di seluruh dunia. Seorang wanita muda kelihatan seperti dilemparkan dari sebuah jambatan rangka, jatuh menjunam ke kematiannya. Tiada tali yang terikat pada orang itu. Itu sangat-sangat jelas dalam video tersebut. Sekarang 3 orang telah didakwa atas pembunuhannya dan kerajaan persekutuan berdepan saman sivil. Pada pandangan pribadi saya, semua yang terlibat bertanggung jawab atas perkara ini. Ini semua yang kami tahu tentang tragedi lompat tali itu. Ini adalah skandal yang dibawakan oleh Law and Crime. Saya, Sierra Gillespie. Ini adalah salah satu kisah yang sangat sukar untuk dibincangkan pada banyak peringkat, terutamanya kerana ia sebenarnya boleh dielakkan. Namun begitu, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, seorang wanita berusia 21 tahun yang sedang berada di kemuncak hidupnya, telah dilemparkan dari sebuah jambatan rangka di Brazil, jatuh setinggi 130 kaki ke dasar sungai berbatu di bawah. Dan terdapat begitu banyak perkara yang perlu dibincangkan dalam kisah ini, daripada kekurangan peraturan dalam aktiviti lompat tali hingga kepada tuduhan membunuh yang kini dihadapi oleh 3 orang. Terdapat juga misteri mengenai kamera yang didakwa dipakai oleh Maria ketika dia terjatuh dan sama ada terdapat dakwaan gangguan terhadap bukti kerana kamera itu masih belum ditemui. Dalam episod skandal hari ini, kita akan melihat dengan lebih dekat semua maklumat yang kita ada setakat ini dari detik-detik sebelum lompatan tali yang membawa padah itu sehingga ke hari ini. Semua yang terlibat, garis masa lengkap dan apa yang boleh dijangka seterusnya. Skandal hari ini membawa kita ke La Limeira, Brazil, sebuah bandar kira-kira 90 batu di utara Sao Paulo. Limeira merupakan tempat kepada apa yang dikenali sebagai Ponte do Esqueleto, yang bermaksud jambatan rangka. Bertahun-tahun lalu, jambatan ini dibina sebagai sebahagian daripada perluasan landasan kereta api, tetapi ia tidak pernah disiapkan. Jadi ia dibiarkan di situ selama beberapa dekad, sementara alam semula jadi mengambil alih kawasan tersebut, meninggalkan pemandangan yang menyeramkan dengan nama yang menakutkan. Selain itu, kawasan ini menjadi sangat popular dalam beberapa tahun kebelakangan ini untuk aktiviti lompat tali. Orang ramai datang dari ratusan batu jauhnya semata-mata untuk terjun dari jambatan ini. Ia seolah-olah telah menjadi satu pengalaman wajib tidak rasmi bagi mereka yang berada dalam dunia lompat tali. Ini dia peguam dari Brazil, Andrea Libarca. Mengenai jambatan itu sendiri, jambatan ini dibina untuk menjadi sebahagian daripada laluan kereta api kebangsaan. Tetapi, sebenarnya kereta api itu tidak pernah melintasi jambatan ini. Kereta api itu tidak pernah datang. Jadi jambatan itu tidak berguna selama bertahun-tahun. Dan aktiviti-aktiviti ini berlaku di sini selama bertahun-tahun. Dan tiada apa-apa yang dilakukan untuk menghentikan perkara ini. Mereka hanya meletakkan papan tanda di satu bahagian, tetapi orang ramai tetap masuk melalui harta persendirian yang berhampiran dengan jambatan itu. Jadi mereka langsung tidak nampak papan tanda itu. Mereka hanya tahu ada jambatan dan mereka perlu sampai ke sana dengan apa cara sekalipun. Jambatan itu sendiri milik kerajaan persekutuan, tetapi Dewan Bandaraya dari 2 bandar yang terlibat juga berkongsi tanggungjawab dalam hal ini. Mereka perlu meletakkan papan tanda, mereka perlu pastikan orang ramai tidak dapat mengakses jambatan ini kerana sudah diketahui bahawa tempat ini berbahaya selama bertahun-tahun. Selepas semua ini berlaku, kerajaan persekutuan telah berkompromi untuk meletupkan jambatan itu. Mereka akan merobohkannya. Dan pihak bandar terlibat akan meletakkan halangan untuk menghalang orang ramai daripada mengakses jambatan ini dari kedua-dua belah pihak. Walaupun itu belum berlaku, tetapi ini telah berlaku sekarang. Sepatutnya perkara ini sudah lama berlaku. Dan ia juga, walaupun dengan semua itu, aktiviti lompat tali bukanlah sesuatu yang baru. Ia tidak bermula semalam. Jadi, jika ia tidak akan diharamkan sepenuhnya, ia sepatutnya telah dikawal selia sejak dahulu lagi. Ini akan menjadi tema berterusan dalam kes ini, iaitu kekurangan protokol keselamatan. Kini terdapat juga saman yang difailkan terhadap kerajaan persekutuan Brazil kerana kekurangan peraturan berkaitan aktiviti rope jumping dan prosedur keselamatan yang minimum. Tetapi, saya mendahului cerita pula. Sebelum kita membincangkan sebarang saman atau tuduhan jenayah yang difailkan, kita mesti berbincang tentang mangsa dalam kes ini terlebih dahulu. Mangsa ialah Maria Eduarda Rodrigues de Freitas yang berumur 21 tahun.
Menurut rakan-rakan dan keluarganya, Maria seorang yang ceria dan penuh semangat. Dia dikenang sebagai seorang yang bertenaga, suka mencuba perkara baru, dan sangat menggemari alam semula jadi serta sukan luar. Jadi, tidak hairanlah Maria sentiasa aktif. Pada masa kematiannya, menurut Straits Times, Maria sebenarnya merupakan seorang pelajar yang sedang mengikuti pengajian dalam bidang pendidikan jasmani dan pengurusan sukan. Maria tinggal bersama keluarganya di Janggira, di luar Sao Paulo, dan bekerja di Pano Bianco Academia, sebuah pusat kecergasan fisikal. Selepas kematian Maria, pasukannya mengeluarkan satu kenyataan yang berbunyi, petikan, "Hari ini kami mengucapkan selamat tinggal kepada seorang insan yang sangat istimewa daripada keluarga Pano Bianco Silverstone kami." Maria Eduarda meninggalkan kesan melalui dedikasi, kasih sayang, kegembiraan, dan rasa hormat yang ditunjukkannya kepada semua orang di sekelilingnya. Kehadiran Anda menerangi suasana dan kenangan tentang Anda akan kekal selamanya dalam hati kami. Dalam saat kesedihan yang mendalam ini, kami bersama-sama berdoa dan bersolidariti dengan keluarga, rakan-rakan, dan rakan sekerja, mendoakan kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi kehilangan ini. Semoga kenangan indah, detik-detik yang dikongsi, dan kasih sayang yang ditinggalkan olehnya menjadi sumber ketenangan dan penghiburan. Bersemadilah dengan tenang, Maria Eduarda. Ibu Maria juga mengeluarkan kenyataan yang sangat menyayat hati. Ia berbunyi, "Anakku tersayang, hari ini sahaja ibu ingin memelukmu lebih daripada 1000 kali. Betapa pemergianmu sangat menyakitkan hati ibu. Ibu akan sentiasa menyayangimu, putri ibu, sampai bila-bila." Dan terima kasih banyak kerana menjadi sebahagian daripada hidup ibu selama 21 tahun ini. Sungguh satu penghormatan apabila mendengar kamu memanggil ibu sebagai mama. Ya Allah, terima kasih atas keistimewaan ini. Dan itu membawa kita kepada hari tragis kematian Maria, iaitu pada hari Sabtu 13 Jun. Maria dan pasangannya pergi ke Jambatan Rangka dengan tujuan khusus untuk melakukan lompatan tali. Sejak kisah ini tersebar, terdapat banyak perbincangan tentang lompatan tali dan kekeliruan mengenai hubungannya dengan lompatan banji. Tetapi menurut pakar lompatan banji, Matt Lawrence, terdapat beberapa perbezaan utama. Dan pada pandangan orang yang tidak terlatih, ini mungkin kelihatan sangat mirip dengan lompatan bungee, tetapi sebenarnya tidak. Tiada tali bungee digunakan dalam aktiviti ini. Penyebaran tenaga berpotensi, mari kita panggil begitu, dilakukan melalui seretan udara, yaitu pergerakan berayun seperti pendulum. Manakala dalam aktiviti terjun bungee, penyebaran tenaga berlaku melalui lantunan naik turun yang disimpan oleh getah dalam tali tersebut. Jadi anda melantun naik dan turun, perlahan-lahan ayunan menjadi semakin kecil. Dan begitulah tenaga itu disebarkan. Jadi walaupun nampak agak serupa dari segi seseorang melompat dari satu struktur, sebenarnya ia sangat berbeza dan dikawal dengan peraturan yang berbeza. Menurut pakar, lompat tali sepatutnya tidak lebih berbahaya daripada lompat banji, tetapi selalunya ia memang lebih berbahaya. Fahaman saya ialah lompat tali sebagai satu aktiviti yang agak baru, tidak dikawal selia dengan ketat. Saya tidak tahu tentang sebarang piawaian keselamatan yang wujud untuk itu. Terdapat banyak piawaian keselamatan untuk lompat banji. Bergantung pada bidang kuasa mana anda berada, anda akan menggunakan salah satu daripadanya. Tetapi dari segi lompatan tali, tiada piawaian keselamatan yang wujud. Jadi itulah sebenarnya masalah utama. Menurut Matt, halangan untuk menceburi bungee jumping memang sangat tinggi. Terdapat banyak protokol dan prosedur yang perlu dipatuhi. Tetapi dalam kes lompatan tali, terutamanya dalam dunia bawah tanah ini dan di tempat-tempat berbahaya seperti Jambatan Rangka, banyak peraturan yang diperlukan memang tidak wujud. Seperti contohnya, semakan oleh orang kedua atau bahkan sesuatu yang asas seperti senarai semak keselamatan. Apa yang diperlukan apabila anda menulis manual operasi tapak ialah satu siri senarai semak yang semua orang perlu lalui semasa mereka melakukan penyambungan. Jadi sebelum seseorang itu sampai ke tepi, ada 10 perkara yang perlu dilakukan. Baiklah, pertama sekali mari kita periksa aba-aba. Periksa aba-aba sekali lagi. Kedua, ambil tali, sambungkan ke alat itu. Itu pun perlu diperiksa 2 kali. Dan sebelum itu, mereka pun boleh terlepas daripada tali keselamatan mereka. Yang mana anda tahu sepatutnya ada tali keselamatan pada orang itu sehingga mereka disambungkan ke seluruh sistem rigging. Jadi semua perkara itu mesti dilakukan. Pemeriksaan aba-abah, pemeriksaan sambungan, pemeriksaan sau, semuanya perlu dilakukan sebelum sesiapa pun boleh bergerak ke tahap di mana mereka boleh berada dalam posisi untuk melompat. Dan apabila mereka sudah berada dalam posisi itu, ada lagi satu siri pemeriksaan yang perlu dilakukan. Okey, letakkan kaki anda di tepi, anda tahu sampai ke titik ini, sampai ke titik itu. Saya akan kira sampai 3. Anda akan buat ini, anda akan buat itu. Dan jika perkara-perkara itu tidak berlaku dengan betul,
Anda perlu berundur dan mulakan semula. Dalam kes Maria, itu dikatakan tidak berlaku, dan saya katakan begitu berdasarkan beberapa perkara, termasuk keterangan saksi. Igor Dins berada di situ semasa Maria melompat dan memberitahu media berita Brazil G1 petikannya. Pada saat semuanya berlaku, Anda boleh dengar orang di belakang bertanya, "Di mana tali?" Dia tiada tali. Pengendali tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Semua orang yang berada di situ panik dan mereka tiada jawapan. Seorang lagi jurulatih yang namanya belum didedahkan memberikan kenyataan kepada polis sivil. Menurut UOL Noticias, mereka berkata, petikannya, apa yang saya dengar ialah, ya Tuhan, gadis itu, tolong gadis itu. Kerana adalah perkara biasa untuk seseorang menjerit apabila mereka melompat dan orang ramai di sekeliling turut menjerit bersama mereka. Saya dengar jeritan dan apabila saya berpaling, ia sudah pun berlaku. Bukan sahaja terdapat keterangan saksi mata, malah terdapat rakaman video sebenar tentang kejatuhan Maria. Saya kenal ai ini. Meu, Kami hentikan video itu ketika dia masih di udara, supaya Anda tidak melihat kengerian apa yang berlaku seterusnya. Tetapi Maria terjunam setinggi 13 tingkat ke tanah apabila lelaki-lelaki itu benar-benar melemparkannya dari tepi jambatan. Dan posisi Maria ketika itu patut diberi perhatian. Ini adalah gaya seperti Superman di mana para pekerja akan mengangkat seseorang di atas kepala mereka dan kemudian melemparkannya ke udara sambil si pelompat meluruskan tangan seperti Superman. Lebih kurang sebulan sebelum lompatan Maria, pempengaruh media sosial Estefany Gonzalez telah membuat satu hantaran yang menunjukkan dia berada di jambatan rangka yang sama, melakukan lompatan yang sama dengan orang yang sama yang membantu Maria. Estefany telah membuat beberapa siri video selepas kematian Maria untuk menerangkan tentang pengalamannya. Dia berkata penganjur memberitahu dia dan yang lain supaya tidak mengganggu pengendali tali dan beberapa pemeriksaan keselamatan telah dilakukan sebelum lompatan. Tentang pengalaman Maria, dia berkata, saya sebenarnya tidak tahu apa yang berlaku. Namun, kami tahu apa yang berlaku. Menurut rakaman video dan keterangan saksi, Maria telah dilemparkan dari jambatan rangka tanpa tali. Orang di latar belakang video dilaporkan boleh didengar menjerit tali, orang tali, atau lelaki tali. saya tahu sangat sukar untuk percaya bahawa perkara ini berlaku seperti yang terjadi pada masa yang sama. Anda boleh. Saya panik apabila saya melihat video itu kerana saya rasa anda boleh lihat ini tidak selamat. Berhenti, orang menjerit, orang melaung bahawa dia tidak ada tali, berhenti dan mereka tidak dengar. Mungkin kerana mereka sudah biasa mendengar orang menjerit setiap kali mereka melakukan perkara ini dan mereka tidak boleh terganggu atau mereka akan mencederakan orang itu. Tetapi pada masa yang sama, sukar untuk percaya bahawa perkara seperti ini boleh berlaku. Dan beginilah keadaannya. Menurut pakar seperti Andreoli, aktiviti rope jumping sangat biasa di Brazil, tetapi kadang-kadang ia boleh menjadi sangat haram. Mereka tidak melakukannya, malah mereka tidak mempunyai syarikat rasmi untuk perkara ini. Mereka mungkin akan didakwa jika mereka ditangkap melakukan perkara ini. Kerana bukan sahaja mereka tidak mempunyai syarikat, mereka tidak mempunyai kebenaran. Tetapi tempat kejadian ini berlaku adalah lokasi kemalangan sebelum ini. Tentang perkara ini, jadi mereka langsung tidak akan mendapat kebenaran itu. Lebih-lebih lagi, beberapa menit sebelum Maria terjatuh maut, dia membuat satu hantaran yang kini menjadi misteri di media sosial, menulis, siapakah orang gila yang membenarkan saya melompat dari jambatan? Jadi, jawapannya dikatakan melibatkan 6 orang. 3 orang telah ditahan tetapi belum didakwa, jadi nama mereka belum didedahkan. Tetapi 3 lagi telah didakwa. Mereka termasuk Vitor J. Freitas Gonçalves berumur 27 tahun, Luis Felipe Feliciano Igarot berumur 32 tahun, dan Maicon Fernandez Sintra berumur 42 tahun. Menurut berita NBC, ketiga-tiga lelaki itu adalah jurulatih terjun pada hari Maria jatuh. Mereka kemudiannya dilaporkan memberitahu penyiasat bahawa Maria tidak dipasang pada mana-mana tali, tetapi mereka tidak ingat siapa yang bertanggungjawab untuk memeriksa peralatan keselamatan beliau sekali lagi. Sejak kematian Maria, ketiga-tiga lelaki itu telah didakwa atas tuduhan membunuh. Mereka didakwa atas kesalahan membunuh. Kes ini membangkitkan perdebatan lama tentang niat atau kesalahan yang kita panggil dolus atau culpa. Mereka pada mulanya didakwa dengan pembunuhan dengan niat untuk membunuh seseorang yang dipanggil homicidio doloso apabila melibatkan kes pembunuhan di mana tiada kesalahan tetapi terdapat kecuaian yang dipanggil
homicidio culposo, di mana kita bercakap tentang kecuaian, kekurangan kemahiran, tanggungjawab untuk melindungi, tetapi tiada perlindungan. Kes seperti ini tidak membawa hukuman penjara. Anda tidak akan dipenjarakan kerana jenis jenayah seperti ini. Jadi, apabila anda tidak dipenjarakan untuk sesuatu jenis jenayah, anda tidak boleh. Anda tidak boleh berada dalam tahanan pencegahan. Itulah yang sedang berlaku sekarang. Ada 3 orang dalam tahanan pencegahan kerana jenayah ini. Dan untuk mendapatkan tahanan pencegahan itu, mereka perlu mendakwa mereka pada awalnya dengan homicidio doloso. Menurut pakar, seperti Andrioli, sebenarnya agak pelik bahawa 3 lelaki ini didakwa dengan pembunuhan. Jadi beginilah keadaannya. Kes ini telah menarik banyak perhatian media. Dan apabila ini berlaku, kadang-kadang kes-kes seperti ini ditangani dengan cara yang berbeza berbanding dengan kes-kes lain. Dalam kes-kes lain, sebagai contoh, kita mempunyai banyak kes lain, kes-kes kemalangan yang serupa melibatkan sukan, dan kes-kes itu sentiasa ditangani sebagai bukan disengajakan, sebagai kecuaian, seperti dalam Imperisia. Dalam kes ini, disebabkan perhatian media, ia telah ditangani seolah-olah mereka sengaja mahu membunuh orang-orang ini. Secara peribadi, sebagai peguam, saya tidak fikir itu yang diguna pakai. Dan kita akan selami semua ini dengan lebih mendalam sebentar lagi. Tetapi kita juga perlu bincangkan apa yang berlaku selepas kejatuhan Maria. Sekarang, kami sudah tunjukkan kepada anda video yang mengerikan tentang dia terjatuh bebas di udara menjunam 13 tingkat ke tanah berbatu di bawah. Tetapi entah bagaimana, secara ajaib Maria pada mulanya terselamat daripada kejatuhan itu. Dan juga secara ajaib, di tempat kejadian terdapat seorang jururawat yang tidak bertugas, Reza Diaz, berumur 26 tahun. Reza adalah orang seterusnya yang akan melompat apabila Maria jatuh ke tanah. Jadi dia bergegas ke sisi Maria, di mana dia mendapati Maria bernafas dengan susah payah dan nadinya sangat lemah. Reza memberitahu saluran berita Brut bahawa dia menenangkan Maria, sambil berkata, "Saya malah bercakap dengannya. Saya ada tabiat suka bergurau dan berkata, tiada siapa yang mati semasa giliran saya. Dan saya beritahu dia, Judah, tiada siapa yang mati semasa giliran saya, walaupun saya sebenarnya bukan bertugas pada masa itu." Walaupun dengan usaha heroik Reza, semuanya sudah terlambat. Pasukan kecemasan tiba di tempat kejadian sekitar jam 9.55 pagi. Pada ketika itu, Maria disahkan meninggal dunia menurut beberapa laporan. Kecederaan pada badan Maria sangat teruk, sehingga dia tidak dibawa ke hospital untuk rawatan. Sebaliknya, dia disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa terus ke Institut Perubatan Forensik untuk bedah siasat. Tetapi usaha heroik Reza tidak berakhir dengan cubaan beliau membantu Maria. Dia juga memberikan petunjuk penting kepada penyiasat selepas Maria terjun. Menurut Reza, semua orang yang menyewa GoPro pada hari itu diberikan gelang tangan berwarna kuning. Dia perasan Maria memakai gelang tangan, bermakna dia dilaporkan memakai kamera semasa dia terjun. Namun begitu, penyiasat masih belum menemui kamera tersebut, bermakna ia sama ada hilang atau sengaja ditanggalkan daripada badan Maria. Selepas terjatuh, menurut New York Post, penyiasat mengeluarkan kenyataan mengenai kamera itu seperti berikut. Polis awam sedang meneruskan siasatan mereka untuk menjelaskan sepenuhnya dinamik kejadian, mengenal pasti semua tanggungjawab jenayah dan mencari. Kamera yang digunakan oleh mangsa semasa terjun dianggap sebagai elemen penting untuk membina semula apa yang berlaku. Kerana kamera itu bersama mangsa sepanjang masa. Dan kamera itu akan menunjukkan sama ada dia perasan yang dia tiada tali, sama ada dia perlu berhenti, sama ada dia sedar, sama ada mereka sedar yang dia tiada tali. Tetapi cara kamera itu hilang masih menjadi perdebatan. Beberapa saksi mendakwa mereka nampak ia dikeluarkan dari badan Maria. Tuduhannya ialah mereka merupakan sebahagian daripada pasukan yang memastikan aksi lompat jalan ini berlaku. Salah seorang yang ditangkap ialah individu yang berada di bawah jambatan yang dituduh bersembunyi. Kamera itu yang masih belum dijumpai, tetapi seorang saksi mengatakan mereka melihat dia mengambil kamera dari badan tersebut. Itu satu lagi perkara, dakwaan bahawa salah seorang suspek mencuri kamera atau mengganggu bukti. Terdapat juga laporan bahawa mereka melarikan diri dari tempat kejadian selepas Maria jatuh hingga maut. Tetapi pakar mengatakan ia mungkin bukan kesedaran bersalah secara tradisional. Saya faham, sudah tentu mereka tahu apa yang berlaku adalah satu jenayah.
Tetapi saya tidak fikir hakikat bahawa mereka melarikan diri bermakna mereka bersalah atas sesuatu atau mereka merancang kerana mereka tidak melakukannya dan melarikan diri dengan betul seperti yang dirancang. Mereka hanya melarikan diri. Mereka berada dalam keadaan terkejut. Andrieli berkata, suspek telah didakwa dengan tuduhan membunuh bukan semestinya kerana ia adalah tuduhan yang betul untuk jenayah yang didakwa, tetapi hampir sebagai satu cara untuk menahan mereka di sini. Siasatan akan diteruskan selama 45 hari dengan kemungkinan lanjutan selama 45 hari lagi. Tetapi apabila ia selesai, mereka mungkin akan dibebaskan begitu sahaja. Itu mungkin, tetapi perbicaraan juga berkemungkinan berlaku. Saya bayangkan pihak pembelaan akan berhujah begitu. Ini adalah kes culpa. Ini adalah kes homicidio culposo. Dan kenapa begitu? Ada satu garis dalam doktrin jenayah, iaitu kita ada dolus eventual dan culpa consciente, iaitu di satu pihak, Anda ada niat, tapi ia tidak begitu jelas. Anda tahu ada risiko dan Anda tidak peduli jika seseorang mungkin mati kerana itu. Dan dalam culpa consciente, Anda berada dalam situasi di mana Anda tahu ada risiko, tetapi Anda berharap ia tidak akan berlaku. Dalam hati nurani Anda yakin bahawa Anda sedang berusaha sedaya upaya untuk tidak menyebabkan perkara itu berlaku. Dan inilah masalahnya. Ini sangat sukar untuk dibuktikan di mahkamah. Jadi apabila ada sebarang keraguan, mahkamah perlu memutuskan secara adil memihak kepada tertuduh. Inilah sebabnya saya percaya ini akan dianggap sebagai satu cadangan. Kerana ia akan menjadi sangat sukar untuk membuktikan niat dalam kes ini. Walaupun terdapat banyak kecuaian di situ, di mana banyak perkara berlaku sehingga kemalangan ini terjadi, di mana sepatutnya ada lebih banyak tanggungjawab, kerajaan sepatutnya menutup jambatan itu, polis sepatutnya memantau apa yang sedang berlaku. Jika mereka tahu bahawa sentiasa ada risiko kemalangan ini, bahawa orang pergi ke sana untuk terjun, sepatutnya ada sejenis kawalan keselamatan di situ. Orang yang ingin melakukan terjunan ini, sekurang-kurangnya mereka patut mendapatkan kebenaran. Mereka sepatutnya mempunyai syarikat yang sah sekurang-kurangnya, tetapi mereka tidak melakukannya. Dan segala perkara lain yang berlaku untuk membolehkan ini terjadi, untuk membolehkan kemalangan nyeri ini berlaku. Tetapi di mahkamah, apa yang akan dianalisis sebenarnya hanyalah fakta-fakta pada hari itu yang membawa kepada kemalangan tersebut. Betul tak? Jadi ada pihak berkuasa persekutuan dan pihak berkuasa negeri serta polis yang akan menjawab perkara ini dan menguruskan. Secara pentadbiran. Mereka akan menjawab perkara ini di agensi masing-masing. Tetapi mengenai kematian itu sendiri hanya akan berlaku kepada orang-orang yang berada di situ pada masa itu yang sedang mengangkatnya dan sepatutnya memastikan keselamatannya. Dan bagi orang-orang itu, ia akan sangat sukar untuk membuktikan bahawa mereka mempunyai niat untuk membunuhnya. Kita akan bincangkan lebih lanjut tentang itu semasa temu bual kita nanti. Tetapi idea untuk membuktikan niat di sini memang agak rumit. Ini bukan kes pembunuhan biasa yang kita bincangkan dalam skandal. Memang ada kemungkinan berlaku kecuaian. Tetapi adakah itu bermakna terdapat pembunuhan yang disengajakan dan dirancang terlebih dahulu? Teorinya bukanlah mereka begitu cuai sehingga mereka tidak kisah. Tetapi mereka langsung tidak peduli sama ada dia hidup atau mati. Itu akan menjadi sesuatu yang sukar untuk dibuktikan kerana kenyataan setakat ini mengatakan bahawa mereka benar-benar tidak tahu. Dia tidak mempunyai tali. Ia akan menjadi satu cabaran besar untuk pihak pendakwa sekurang-kurangnya kerana beban pembuktian sangat tinggi yang sekali lagi kita akan bincangkan semasa temu bual kita. Tetapi beban pembuktian yang lebih rendah sudah tentu berlaku di Mahkamah Sivil. Dan itu juga berkaitan dalam kes ini kerana bandar-bandar tempatan telah memfailkan saman terhadap kerajaan persekutuan selepas kematian Maria.
Majlis Perbandaran Limera telah memfailkan saman terhadap Kerajaan Persekutuan mendakwa ia bertanggungjawab atas kematian Maria kerana kekurangan bidang kuasa di kawasan beresiko tinggi ini. Limera berhujah bahawa kerajaan telah berulang kali mengabaikan tanda-tanda amaran mengenai jambatan rangka itu dan sebenarnya membenarkan syarikat terjunan tali tanpa kawal selia menggunakan jambatan ini sebagai lokasi untuk aktiviti haram. Saya rasa saman ini kukuh kerana jambatan itu sebenarnya adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Jadi mereka sepatutnya telah mengamankan jambatan itu. Tetapi mereka bukan satu-satunya yang bertanggungjawab terhadapnya. Mana-mana pihak berkuasa yang berkaitan dengan keselamatan bandar itu juga boleh melakukan perkara ini. Bukan sahaja Kerajaan Persekutuan, mereka semua sepatutnya melakukannya. Tetapi apabila bercakap tentang tanggungjawab, saya rasa sangat jelas bahawa ia terletak di bawah Kerajaan Persekutuan dalam kes ini. Sudah ada laporan bahawa jambatan itu akan dirobohkan selepas kematian Maria. Anjali melaporkan jika Kerajaan Persekutuan didapati bertanggungjawab dalam kes sivil ini, mereka mungkin perlu membayar denda yang besar. Seorang ahli majlis wanita memberitahu G1 tentang semua ini. Petikannya, Kerajaan Persekutuan yang meluluskannya. Datuk Bandar menyediakan peralatan dan kini jambatan itu akan dirobohkan. Perkara yang penting ialah nyawa tidak akan terkorban di sini. Menurut New York Post, pejabat Setiausaha Keselamatan Awam San Paulo juga berkata, petikannya, saya telah melihat banyak kematian, jenayah, penjenayah. Saya mengamalkan sukan lasa. Saya tidak pernah melihat kes yang begitu menjijikkan dan melambangkan pengabaian terhadap keselamatan serta nyawa orang lain seperti yang ini. Jadi kita telah membincangkan dua kes undang-undang utama di sini, betul? Kes jenayah yang dihadapi oleh beberapa suspek dan kes sivil. Tetapi menurut Andre Andrioli, mungkin ada kes ketiga yang bakal muncul juga. Terdapat banyak komen seksis mengenai hakikat bahawa dia adalah seorang gadis muda dan orang ramai bercakap tentang bagaimana mereka ingin melihat tubuhnya. Maklumat terkini yang saya boleh beritahu ialah orang yang membuat komen menjijikkan tentang tubuhnya di bilik mayat dan bagaimana ia akan berlaku. Mereka sedang disiasat. Terdapat 2 ahli kongres wanita yang pergi ke pihak pendakwaan dan meminta agar orang-orang ini disiasat berkaitan dengan komen mereka. Jadi sebenarnya terdapat 3 cabang siasatan terhadap segala yang berlaku di sini dan pelbagai tuntutan mahkamah serta pertuduhan yang sedang berlangsung serentak. Tetapi perkara utama di sini ialah Maria dan keluarganya berhak mendapat keadilan. Dia telah dikebumikan pada 14 hari bulan hanya sehari selepas kematiannya. Keluarganya sejak itu telah mengeluarkan kenyataan dengan berkata, petikannya adalah penting supaya semua tanggungjawab dikenal pasti dengan teliti dan semua yang terlibat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakan dan kelalaian mereka. Maksud saya, ini adalah satu kes yang amat menyedihkan. Dan apa yang saya tak boleh terima ialah, ia sebenarnya boleh dielakkan sepenuhnya. Wanita muda ini tidak sepatutnya meninggal dunia. Tapi sekarang kita terpaksa mengumpul semula segala maklumat yang ada dan cuba memahaminya. Jadi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, saya ingin beralih kepada tetamu istimewa yang benar-benar mengikuti kes ini sejak ia mula tersebar. Ini ialah Jessie Weber dari Law and Crime, host Sidebar. Jessie, terima kasih banyak kerana sudi hadir dalam rancangan Skandal. Seronok dapat berjumpa dengan anda hari ini. Seronok dapat berjumpa dengan anda. Terima kasih kerana menjemput saya kembali. Saya suka. Rasanya saya pernah muncul 2 kali sebelum ini. Saya rasa 2 atau 3 kali. Ya, adakah ini kali ketiga? Nombor 3? Terima kasih banyak kerana menjemput saya. Saya sangat menghargainya. Ya. Dan Jessie, kita sedang bercakap tentang satu kisah yang saya tahu awak sudah liputi sekurang-kurangnya 3 kali di Sidebar. Kisah ini sangat menyedihkan. Butiran kes ini, maksud saya, bolehkah awak jelaskan kepada saya bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku? Saya masih tidak dapat menerimanya. Itulah soalannya kan? Itulah soalannya. Sekarang, salah satu faktor yang merumitkan perkara ini ialah ia berlaku di Brazil, betul? Awak tahu, memang mengelirukan bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku di mana-mana sahaja. Tetapi apabila awak berurusan dengan Brazil dan berurusan dengan pihak berkuasa tempatan serta undang-undang tempatan dan laporan media tempatan, saya tak pasti sama ada sesuatu yang hilang dalam terjemahan apabila cuba memahami semua ini. Tapi bagi saya, jelas sekali memang ada kesilapan yang telah berlaku. Bagaimana, maksud saya, ia menjadi satu persoalan dan saya nampak ini apa yang benar-benar menarik. 3 orang telah ditangkap dan didakwa. Ada 3 lagi orang yang nampaknya telah ditangkap. Saya rasa mereka belum didakwa lagi. Tetapi mereka tidak dapat menentukan berdasarkan laporan itu siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga keselamatannya. Sekarang, apa yang benar-benar membimbangkan tentang perkara ini ialah ada tali, betul?
yang anda boleh lihat dalam video itu. Saya tak pasti sama ada itu memang tali tersebut, tetapi sesiapa yang melihat dia diangkat dalam posisi Superman dan anda tahu didakwa dicampak dari platform itu, anda boleh nampak dia tidak diikat pada apa-apa pun. Dan sejurus selepas itu, anda boleh dengar dalam rakaman macam, "Guys, tali, tali, tali." Ada seseorang yang kata tali itu tak disambungkan. Macam mana perkara macam tu boleh berlaku? Kalau ikut apa yang saya percaya, salah seorang peguam bila cakap, mereka dah buat banyak lompatan macam ni. Mereka memang profesional. Macam mana boleh tak ada senarai semak? Macam mana boleh terlepas pandang benda tu? Mungkin ada alasan. Mereka kata mereka terganggu. Orang tengah rakam mereka, apa-apa sajalah. Itu bukan alasan sebab itu perkara nombor satu. Itu perkara nombor satu. Dia dah dipasang tali ke belum? Dan apa yang buatkan ia lebih mengganggu bukan saja tuduhan yang mereka hadapi dan apa yang berlaku pada dia, tapi juga dakwaan selepas itu bahawa ada cubaan menutup perkara ini. Dua daripada mereka didakwa cuba melarikan diri. Ada bukti yang hilang. Ia memang satu kes yang sangat-sangat mengganggu. Ya, ada banyak perkara yang boleh kita kupas daripada apa yang awak katakan tadi. Tapi saya akan mulakan dengan yang pertama, asas-asas. Asas keselamatan di sini. Dan saya tahu bahawa Amerika memang terkenal di seluruh dunia sebagai negara yang suka saman menyaman. Awak tahu, kami memang bersedia untuk menyaman orang. Kami perlu tanda tangan borang pelepasan liability sebelum pergi ke mana-mana. Semua itu. Tapi nampaknya, sekurang-kurangnya berdasarkan penyelidikan yang saya lakukan dan saya percaya juga pakar-pakar yang awak temu bual, aktiviti lompat tali ini memang agak biasa di Brazil. Tapi itu tidak bermakna ia sah di sisi undang-undang. Sebenarnya, ia adalah haram. Dan terdapat banyak protokol atau prosedur yang sebenarnya tidak dilaksanakan. Adakah itu yang awak dapati? Jadi, apabila saya bercakap dengan pakar, mereka nampaknya mencadangkan bahawa anda boleh melakukan aktiviti ini. Ia bukanlah sesuatu yang haram untuk melakukan lompat tali. Yang haram adalah melakukannya di jambatan itu. Itu adalah jambatan terbiar. Ia adalah laluan kereta api. Ia dipanggil jambatan rangka. Mereka kini akan merobohkannya kerana terdapat banyak bantahan mengenai perkara ini. Tetapi juga telah ada kebimbangan sejak sekian lama tentang faktor keselamatan. Namun lompat tali ini memang wujud. Ia seperti bungee jumping. Perbezaannya sudah tentu adalah tali bungee itu berbeza. Dan apabila anda turun, ia mempunyai kesan lantunan menegak itu. Manakala dalam lompat tali, anda dilempar keluar dan kemudian ia berayun seperti pendulum. Ia memang wujud, tetapi anda perlu ada sijil yang betul. Salah satu aspek yang membimbangkan tentang kes ini ialah mereka kata kumpulan yang mengendalikannya tidak bertauliah. Mereka tidak berlesen. Mereka tidak diberi kebenaran untuk melakukan ini, yang saya rasa akan menjadi faktor penting dalam kes undang-undang. Tetapi mereka didakwa hanya menjalankan aktiviti ini. Dan ia adalah satu aktiviti yang mencabar. Ia memang berlaku. Ia tidak, syukurlah, sentiasa berakhir dengan sesuatu seperti ini. Tetapi ia jelas merupakan aktiviti yang berbahaya. Anda bercakap tentang pengecualian tanggungjawab. Ya, sudah tentu seseorang akan mengetepikan hak mereka untuk menyaman jika terlibat dengan aktiviti berbahaya. Tetapi saya akan berhujah bahawa itu hanya jika semua protokol dipatuhi. Ia bukan bermaksud anda mengetepikan hak anda jika anda tidak dipasang dengan betul. Anda tidak mengetepikan hak anda jika anda tidak diikat dengan tali. Ada perbezaan antara jika anda tahu anda ada tali, anda melompat dan secara tidak sengaja terlanggar dinding atau sesuatu. Ini sangat-sangat berbeza. Dan saya rasa walaupun ada pelepasan liability, jika ini berlaku di Amerika Syarikat, saya tidak fikir pelepasan liability itu semestinya akan memberi kekebalan kepada kumpulan atau individu yang terlibat dalam perkara ini. Tetapi ia memang sesuatu yang benar-benar berlaku. Ia terjadi. Dan saya rasa akan timbul persoalan iaitu, pertama, bagaimana mereka boleh beroperasi dengan cara ini tanpa mempunyai sijil atau kebenaran yang sepatutnya. Dan kedua, apakah kelayakan mereka dan adakah terdapat kecuaian? Adakah terdapat pengabaian di sini? Salah seorang pakar yang awak temu bual dan yang kami tampilkan sepanjang episod ini ialah Matt Lawrence, seorang pakar terjun bungee yang sebenarnya telah mengulas dan seperti yang awak nyatakannya, mereka ini mungkin telah terganggu. Ada orang yang mengambil gambar atau video dan sebagainya. Tetapi kita selalu lihat perkara ini berlaku apabila orang melakukan terjun bungee, terutamanya di Amerika Syarikat. Saya sendiri ada kawan yang pernah melakukannya. Mereka ambil gambar. Perkara ini memang berlaku, tetapi saya belum pernah melihat kejadian seperti ini. Tetapi apa yang Matt katakan ialah biasanya anda akan ada 2, 3, mungkin juga 4 orang lain untuk memeriksa dan memastikan, okey, adakah tali ini sudah dipasang? Adakah tali sandaran sudah dipasang? Adakah semuanya sudah teratur sebelum orang itu pun masuk ke posisi untuk melompat? Semua perkara ini perlu dipastikan. Dan nampaknya dalam kes ini, ia tidak berlaku seperti yang anda nyatakan. Kita memang nampak dia dalam video itu sedang jatuh bebas. Dan itu membawa kepada
soalan saya yang seterusnya, iaitu dakwaan tentang cubaan menutup perkara ini. Terdapat laporan bahawa Maria turun dengan memakai kamera badan, iaitu kamera yang dipakainya. Dia juga memakai gelang tangan yang menunjukkan dia ada kamera badan. Namun begitu, kamera itu masih belum dijumpai. Nampaknya ada beberapa laporan yang mengatakan mungkin kamera itu telah dicuri atau diambil dari tempat kejadian. Apa pendapat anda tentang perkara ini? Dakwaan memanipulasi barang bukti? Jadi ada dua aspek tentang perkara ini, betul? Selepas kejadian ini berlaku, terdapat dakwaan bahawa dua daripada tertuduh melarikan diri ke kawasan hutan sebelum mereka ditahan. Dalam undang-undang, kita panggil itu sebagai petunjuk bahawa mereka sedar akan kesalahan mereka. Kedua, terdapat 3 lagi tangkapan melibatkan 3 orang yang terlibat dalam kejadian ini. Dan ia berdasarkan salah satu dakwaan menghalang siasatan. Jadi ada satu dakwaan bahawa terdapat pemadaman bukti digital apa sahaja yang mungkin. Saya dengar laporan bahawa ia mungkin akaun media sosial syarikat tersebut. Menarik. Tapi ya, ada laporan bahawa Maria Edwarda mempunyai kamera GoPro yang bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk seseorang yang terlibat dalam aktiviti lasak untuk memiliki peralatan seperti itu. Dan sekurang-kurangnya saya rasa ada seorang saksi yang tampil ke hadapan dan berkata mereka melihat kamera itu diambil. Jelas sekali, sangat membimbangkan. Kami telah menerima laporan bahawa apabila 3 tangkapan ini berlaku, penangkapan tambahan terdapat waran geledah dikeluarkan untuk cuba mencari di mana kamera ini berada. Adakah ia telah dimusnahkan? Adakah ia telah dialihkan? Di mana ia? Kami sebenarnya tidak tahu. Tetapi jika dakwaan itu benar, ia adalah satu bukti yang penting kerana pertama, ia bukan sahaja akan merekodkan garis masa, tetapi saya juga ingin tahu sama ada ia merakam sebarang komunikasi, sebarang perbualan tentang tali itu diikat dengan selamat atau tidak. Dan saya rasa itu akan menjadi sangat penting selain daripada hakikat bahawa anda tahu ya Tuhan betapa sangat menyedihkan jika kita mendengar rakaman itu dan melihat rakaman kejatuhan beliau. Maksud saya, itu memang sukar untuk dibayangkan dan sangat menakutkan. Tetapi ia memang sangat penting. Apa yang telah dirakam sebelum detik-detik, minit-minit, saat-saat sebelum beliau dicampak dari platform itu. Jadi ia adalah bukti utama yang mereka perlu cari dalam kes ini. Dan apabila saya mula-mula melaporkannya dan saya berkata, tunggu sekejap, GoPro itu hilang. Saya tertanya-tanya, bagaimana kamu tidak menemuinya? Ia pasti ada di kawasan itu. Kemudian timbul pula kemungkinan bahawa ia mungkin telah diambil. Jadi itulah yang membawa kepada idea ini. Anda tahu, lainlah kalau ini memang kemalangan sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dijangka. Kemudian ia membawa kepada idea, jika orang cuba menutup atau didakwa menutup apa yang mereka lakukan, itulah yang menjadikan sesuatu kes itu lebih kukuh. Ya, jadi awak bercakap tentang petunjuk bahawa mereka sedar diri bersalah di sini. Yang mana jika ini benar, jika mereka benar-benar lari dan ambil kamera ini dan bawa pergi, bagi saya itu memang menunjukkan kesedaran rasa bersalah. Sebab mereka seperti, okey, memang ada sesuatu yang tak kena di sini. Saya nak padamkan bukti ini. Saya nak hapuskannya. Buang terus dari tempat kejadian. Tapi ini juga berkait dengan soalan saya yang seterusnya. Sebab mungkin ada petunjuk bahawa mereka sedar diri bersalah berdasarkan dakwaan ini. Tapi adakah kita ada niat di sini? Adakah kita ada mens rea? Sebab pertuduhan di sini termasuk pembunuhan. Tapi bagi saya ini lebih kepada kecuaian. Apa pendapat awak tentang bahagian itu? Jadi saya bercakap dengan Adreli Barca, seorang peguam pembela jenayah dari Brazil. Dan saya kena beritahu awak, saya masih agak keliru dengan semua pertuduhan ini. Tapi pada dasarnya, ia adalah pembunuhan dengan niat eventual atau pembunuhan dengan niat jahat eventual. Dan saya rasa ia adalah satu cara untuk menahan mereka supaya siasatan boleh diteruskan dan mereka boleh mengumpul bukti. Tapi bila saya baca laporan tentangnya, pertuduhan itu tidak semestinya bermaksud mereka berniat untuk membunuhnya. Tetapi mereka bertindak dengan cara yang sangat cuai sehingga mereka mengabaikan risiko yang jelas dan diketahui. Dan jika anda fikirkan bagaimana anda boleh tidak tahu bahawa dia tidak dipasang atau anda langsung tidak mengambil langkah untuk memasangkannya pada tali, anda boleh faham kenapa itu menjadi satu pertuduhan di sini. Saya belum nampak apa-apa yang menunjukkan mereka merancang perkara ini, bahawa mereka mahu dia mati atau mereka berniat untuk membunuhnya. Tetapi kerana situasi ini sangat keterlaluan dan dakwaan tentang perkara ini sangat luar biasa, isu di sini bukanlah tali itu putus, tetapi dia sebenarnya tidak dipasang. Anda boleh faham kenapa mereka kata ini lebih daripada sekadar kemalangan biasa atau kecuaian semata-mata. Ia sesuatu yang lebih. Saya bukan pakar undang-undang Brazil, tetapi inilah yang saya faham mengenainya. Dan ia adalah tuduhan yang sangat serius.
Dan saya juga belajar perkara ini daripada Adrieli, bahawa mereka tidak boleh dibicarakan, melainkan semua orang didakwa. Seperti jika mereka mendakwa 3 orang, mereka tidak boleh membicarakan 3 orang itu dahulu dan kemudian tunggu yang lain. Semuanya mesti didakwa dalam perbicaraan yang sama. Mereka semua mesti dibicarakan pada masa yang sama. Jadi, sama ada 3 orang atau 6 orang. Dan saya tanya dia, macam mana pula dengan 3 orang lagi yang ditangkap tapi sebenarnya tak terlibat pun dalam terjunan itu? Macam ada seorang di bawah, ada seorang yang mengendalikan. Dia kata, mereka semua pada dasarnya akan berkongsi tanggungjawab atas apa yang berlaku. Jadi begini, saya rasa ia berkaitan dengan idea bahawa ia berada di tengah-tengah, setakat yang saya faham. Di antara pembunuhan sengaja dan kecuaian semata-mata, ia sesuatu yang lebih daripada itu dan kurang daripada itu. Betul, ini bukan seperti kes biasa yang kami liputi dalam skandal seperti Brian Walsh contohnya, yang mempunyai carian Google yang sangat mencurigakan. Tiba-tiba istrinya hilang. Okey, itu menunjukkan anda tahu perancangan awal, niat, itu bukan kes di sini. Tetapi apa yang anda nyatakan, hakikat bahawa mereka semua perlu dibicarakan pada masa yang sama, menarik untuk melihat perbezaan antara apa yang kita ada dan lihat di Amerika Syarikat berbanding Brazil. Dan satu lagi perkara yang saya ingin bincangkan, bercakap tentang Brazil dan semua ini, ialah kerajaan persekutuan di sini. Jadi bandar atau pekan, majlis perbandaran, apa sahaja di mana kejadian ini berlaku, saya rasa telah membunyikan amaran selama bertahun-tahun dan seperti SOS, tolong bantu. Orang ramai datang ke jambatan rangka ini yang paling kurang pun namanya memang menyeramkan. Bukan sahaja bunyinya menakutkan, rupanya pun menakutkan. Maksud saya, ini seperti jambatan yang tidak siap yang sebenarnya tidak pernah digunakan untuk tujuan asalnya, iaitu kereta api. Ia agak dilitupi dengan pokok dan lumut. Dan anda tahu, kawasan ini semakin mengambil alih jambatan ini. Orang ramai kemudian datang ke komuniti bawah tanah sukan terjun tali untuk melompat dari sini. Dan pihak majlis perbandaran berkata, "Hei, kamu semua, ini tidak bagus." Dan mereka mendakwa bahawa kerajaan persekutuan pada dasarnya telah menarik orang ramai untuk datang ke situ bagi mempromosikan perkara ini. Maksud saya, apa pendapat anda tentang bahagian itu? Saya rasa itu adalah aspek yang sangat penting dan membimbangkan dalam cerita ini, di mana terdapat surat yang dihantar kepada kerajaan persekutuan untuk menutup tempat ini, bahawa ini adalah satu bahaya, bahawa sudah ada kemalangan di sana sebelum ini, dan ia memerlukan sesuatu seperti ini untuk ia dirobohkan. Maksud saya, kembali kepada petunjuk bahawa seseorang sedar dirinya bersalah, ia sangat berbeza. Betul ke? Bukankah awak akan kata, jika awak nak robohkan jambatan selepas ini, ia seolah-olah mengesahkan apa yang semua orang telah beri amaran sebelum ini. Dan saya rasa itu memang satu masalah yang sangat besar. Pada masa yang sama, ia tidak meringankan. Ia tidak mengurangkan potensi liability orang yang terlibat. Mereka masih mengendalikan lompatan ini. Mereka masih berkemungkinan bertanggung jawab. Tetapi idea bahawa mereka mempunyai kawasan itu, mereka mempunyai tempat ini untuk melakukan perkara ini, itu satu lagi pertimbangan besar dalam kes ini. Dan satu lagi masalah besar yang perlu diselesaikan oleh kerajaan. Maksud saya, malah Datuk Bandar, kawasan perbandaran itu sendiri benar-benar terkejut dan kecewa dengan apa yang berlaku di sini. Ya, ia akan jadi perkara lain jika anda tahu kerajaan telah memasang pagar atau anda tahu menutup kawasan itu dan orang ramai memanjat atau merangkak masuk, itu satu hal. Tapi itu bukan yang berlaku di sini. Pada saya, tiada pagar keselamatan, tiada langkah perlindungan. Anda tahu, nampaknya sekurang-kurangnya berdasarkan laporan yang saya lihat, kerajaan seolah-olah membiarkan sahaja perkara ini. Dan seperti yang anda katakan, sekarang ia akan dirobohkan. Maksud saya, secara keseluruhan, ini memang satu kes yang tragis. Tapi saya ingin tanya soalan terakhir ini kepada awak, Jessie. Apa yang awak jangkakan selepas ini? Sebab sekarang kita ada 3 orang yang didakwa, 3 lagi telah ditangkap. Apa yang akan berlaku kepada mereka? Adakah awak menjangkakan perbicaraan? Atau adakah awak menjangkakan mereka akan dibebaskan? Maksud saya, berdasarkan jangkaan terbaik awak, apa yang akan berlaku seterusnya? Jadi sekali lagi, saya bukan pakar dalam undang-undang Brazil atau siasatan di Brazil. Tetapi berdasarkan apa yang saya bincangkan dan siapa yang saya temu bual, nampaknya mereka perlu mengumpul sedikit lagi bukti dalam kes ini. Mereka perlu melihat apa yang ditunjukkan oleh bukti digital. Saya rasa mereka perlu melihat corak amalan. Apa yang telah mereka lakukan sebelum ini? Apakah pensijilan mereka? Apakah latihan mereka? Semua keadaan di mana Maria Eduarda diletakkan dalam situasi yang membawa kepada kejadian ini. Dan mereka perlu mencari GoPro itu. Mereka benar-benar perlu mencari kamera itu dan bercakap dengan saksi juga tentang apa yang mereka perhatikan sebelum kejadian ini. Karena ia memang menjadi persoalan, bagaimana mungkin dia tidak dipasang tali pinggang keselamatan sebelum anda tahu kelihatan seperti dicampak dari jambatan itu. Jadi saya rasa mereka perlu mencari jalan, dapatkan lebih banyak bukti.
Mereka perlu membuat keputusan sama ada untuk mendakwa 3 orang lagi yang telah ditahan itu. Dan saya percaya di Brazil ada had masa di mana mereka perlu melakukannya. Dan jika mereka kata, baiklah kita akan mendakwa mereka atau tidak mendakwa mereka, maka kes itu akan diteruskan terhadap orang yang didakwa. Dan akan menjadi menarik untuk melihat apa pembelaan mereka. Setakat ini pembelaan yang kita lihat adalah mereka berada dalam keadaan terkejut. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu siapa yang bertanggungjawab untuk apa. Jadi anda boleh lihat jari dituding kepada individu lain. Tapi saya rasa kita masih di peringkat awal dalam hal ini. Dan sekali lagi, cuba melaporkan sesuatu yang berada di bidang kuasa berbeza memang sukar. Tapi kami lakukan yang terbaik dan cuba bercakap dengan pakar yang sesuai tentang perkara ini kerana ia memang satu cerita. Dan sebab saya nampak perkara ini, saya nampak di media sosial, saya nampak betapa gilanya perkara itu, saya fikir ini adalah cerita yang patut diberi perhatian. Bila saya dengar tentang tuduhan jenayah, saya rasa sekarang kita betul-betul kena beri tumpuan padanya. Keluarganya berhak mendapat jawapan. Keluarganya berhak mendapat keadilan, apapun bentuknya. Saya rasa ini adalah kes yang sangat penting tentang tanggungjawab. Dan anda perlu beri perhatian kepada perkara ini kerana maksud saya, bila kali terakhir anda bercakap tentang terjun banji atau terjun tali? Saya tidak mahu ia memerlukan kes seperti ini untuk berlaku perubahan atau untuk ada sebarang gerakan atau perubahan dalam undang-undang apa sahaja sekalipun. Tetapi kadang-kadang perkara seperti inilah yang diperlukan untuk menyedarkan orang ramai tentang isu yang telah lama disembunyikan. Dan maksud saya, awak sendiri pun ada cakap, hakikat bahawa ada video dia dilemparkan dari tebing itu kerana itulah yang berlaku. Kita semua sudah tengok video itu. Ia tersebar di seluruh media sosial dan memang menyayat hati. Maksud saya sendiri tak dapat fikirkan perkataan lain untuk menggambarkannya selain itu. Oh ya, Satu perkara yang kita belum bincangkan dan Andreli beritahu saya tentang hal ini. Awak tahu tak, selepas kejadian ini berlaku, orang di Brazil mula membuat komen tentang tubuh Maria Eduarda. Itu pula yang jadi topik perbualan. Dan mereka seperti, saya rasa ia berkaitan dengan otopsi dia. Dan dia beritahu saya ada kemungkinan orang-orang itu boleh didakwa secara jenayah kerana komen yang mereka buat. bagi saya, kita ada perkara itu dalam episod ini. Bagi saya suka sebab ini adalah seorang wanita muda yang tidak layak diperlakukan begitu. Dia berumur 21 tahun ditambah pula dengan keluarganya, rakan-rakannya, seluruh dunia sedang memerhatikan kes ini. Tiada siapa patut membuat komen seperti itu pada masa ini. Itu bukan perkara yang patut kita fokuskan langsung. Itu adalah aspek yang sangat menarik dalam kes ini. Dan saya gembira awak bangkitkan perkara itu juga, Jessie. Ya, dia yang bangkitkan perkara itu kepada saya. Sebenarnya, itu kali pertama saya menemu ramah dia. Dia kata, sebelum awak mula, saya kena sebut perkara ini. Dan sebelum kami habiskan temu ramah terakhir kami, dia mahu meningkatkan kesedaran tentang perkara itu. Pelindungan kebebasan bersuara mereka agak berbeza berbanding di Amerika Syarikat. Tetapi ia adalah aspek yang penting kerana anda boleh bayangkan betapa tertekannya keadaan ini dan untuk keluarga pula di samping segala perkara lain yang mereka alami. Memang satu kes yang sangat tragis. Kami pasti akan terus mengikuti kes ini di Skandal. Sidebar, awak memang mengetuai semua liputan berita ini. Jadi Jessie Weber, terima kasih kerana sudi hadir dan berkongsi kepakaran anda untuk kes ini. Terima kasih banyak kerana menjemput saya, Sierra Gillespie. Saya sangat menghargainya. Dan di situlah episod Skandal hari ini berakhir buat masa ini. Jika anda suka apa yang anda tonton dan ingin melihat lebih banyak lagi, hubungi saya di media sosial. Anda boleh cari saya di tempat seperti Instagram dengan nama Sierra Gillespie. Terima kasih kerana menonton episod Skandal hari ini. Seperti biasa, saya hos anda Sierra Gillespie dan kita jumpa lagi pada masa akan datang.